Osman tak dapat bersama kita hari ini. Dia ada urusan di Al-Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dapat ganti dengan Ustaz Jalal, dan Ustaz Jalal akan bincang kitab yang sama, insya-Allah. Mutiara Ilmu Akidah juga. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dulu dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa liajdadina wa lijaddatina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا يسر أمورنا ولا تعسر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat kumpul sama-sama lagi sekali. Alhamdulillah. Semuanya hari ini tak dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syukri, tapi alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Jalal dapat bersama-sama kita untuk sama-sama berkongsi perbincangan kitab Mutiara Ilmu Akidah. InsyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi mulakan Ustaz Zaki selaku pengacara majlis pada pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah sampai saya ke sini dan juga puan-puan dan tuan-tuan sekalian di Dewan, dia panggil Dewan apa? Dewan JKK. Dewan JKK Tarik Libung. Ya, rasa-rasa macam hari tu saya dapat tahun depan tu kita jumpa lagi. Nah, rupanya Allah Ta'ala mengatur lebih pada itu lagi. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini semalam dapat berita kita Ustaz Zaki minta ganti. Dek timbang tengok boleh dah. Cubalah. Kena cuba. Nah, dan ni ayatnya saya mencuba untuk berkongsi maklumat yang dalam kitab ni dengan bahasa yang lain
cuba untuk permudahkan bagi faham. Supaya kita boleh faham dalam keadaan sebelum-sebelum ni, termasuk saya sendirilah, kalau mengaji tauhid tu kena bersedia dengan jiwa minda semua kena bersedia untuk menggerakkan fikiran. Dia kena tenang, dia tak kena mengaji galak-galak kan. Pergi satu-satu tak lepas tanya, supaya apa? Kalau kita orang kata macam lebuh raya kan, jalan dua line, depan jam, kita masuk lorong kiri, masuk lorong kiri lagi, akhir sekali kita akan jam kan. Siapa pun tak dapat apa kan. Dan ni yang kita doa kepada Allah Ta'ala supaya perjalanan kita hari ni Allah Ta'ala beri taufik, beri hidayah. Orang kata buka pintu hati kita, ke fikiran kita, supaya kita boleh berjalan, kita nampak. Pada saya tak semestinya kita habis tajuk semua kan. Sekarang ni kita berjalan satu. Kalau apa yang perangai, kalau saya kat sekolah, setiap kataan saya mengajar, saya nak anak murid saya tahu belakang apa benda saya ajar. Tapi ni bukan anak murid saya lah. Jadi saya orang kata kita sebut pendengar lah. Pendengar Mustami', pendengar. Dan kalau tuan-tuan dan puan sekalian merasa nak tanya, boleh tanya. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia punya ilmu tu dia advance, dia depan, tak cerita lagi tanya lah kan. Kadang-kadang dia nak tanya apa benda tak tahu ikut keadaan lah maknanya. Tetapi pada hari ni orang kata sebagai orang kata muqaddimah sayanya, pengajian ilmu tauhid yang kita belajar ni mengikut kitab Mutiara Ilmu Aqidah yang asalnya kitab ni bernama Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Tahu dah mana kan? Siapa nama Faridah betul lah. Nama dia ada kat kitab ni. Seandainya perjalanan saya segi, saya ni biasa bercakap laju kan. Cakap laju, kalau ustaz laju sangat slow sikit. Abang tu kan. Sebab tu saya perlu kepada apa? Pandangan-pandangan supaya saya kena kontrol. Bila ada semangat cucu-cucu laju, orang dengar apa tak faham. Baik. Jadi tajuk yang kita nak bincang hari ini adalah sifat iradah. Sifat iradah. Jadi Ustaz Zaki dia minta saya buat ulang kaji sikit. Yang mana pengajian ilmu tauhid yang dikatakan pengajian ilmu tauhid dalam bentuk sifat 20 ni berbentuk pengajian falsafah. Yang menggunakan hujah akal dan dalil akal yang menjadi utama. Faham? Okey. Jadi sekarang ni dalam masa yang sama, dalil Al-Quran ada untuk menguatkan apa yang kita belajar. Tetapi bagi kita orang Islam, dalil Al-Quran tak gaduh kita teruk-teruk cari. Pasal apa? Sebab kita menerima Al-Quran sepenuhnya sebagai satu perundangan, satu bukti, satu dalil menyatakan kebenaran itu datang daripada Allah. Tetapi dalam susunan kitab Al-Tauhid ni, mana-mana kitab tauhid biasanya dia akan memulakan tentang pengajian jenis-jenis hukum atau bahagian-bahagian hukum. Biasanya ilmu tauhid, kita ngaji tauhid macam tu. Jadi sekarang ni untuk mudah fahamnya, pengajian ilmu tauhid kita ambil cabang mana? Kita ambil cabang hukum akal. Okey. Jadi tu dah masuk tengah tu. Saya patah balik sikit. Bila mengaji bab hukum, jenis-jenis hukum, bahagian-bahagian hukum, maka hukum terbagi kepada beberapa jenis. Pertamanya dipanggil hukum syarak. Kan? Syarak. Yang keduanya dipanggil hukum adat. Itu faham dah kan? Saja buat ulang kaji. Yang ketiga dipanggil hukum akal. Yang keempat dipanggil hukum tidak. Dia panggil hukum wadai. Wadai. Baik. Dia saya mulakan mukadimah macam tu dulu, baru kita nampak Tetapi dari sudut hukum wadai, hukum yang paling hampir dengan hukum syarak. Hukum wadai adalah hukum yang paling hampir dengan hukum syarak. Sengaja saya letak dia yang keempat tu, supaya
boleh orang kata kita buat pembahagian hukum, tapi dia paling hampir dengan hukum syarak. Baik. Yang pertama hukum syarak semua tahu. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Selesai cerita hukum syarak. Pergi kepada hukum adat. Hukum adat macam mana hukumnya? Macam mana nak faham apa hukum adat? Pada kebiasaannya, kan? Pada kebiasaan. Orang kata kalau kata ambil lighter duk cucuk rokok orang, cuba nyemak tu, buh kat tangan saya tengok. Kalau tak hilang dulu hilang kulit. Dia memakan api itu membakar. Kan? Tu pada adat. Terkesan tak? Terkesan. Tapi semuanya di atas izin Allah. Okey, tu saya tengok mukadimah macam itulah bagi nampak dulu. Jadi kalau kita kata contohlah, kita duduk di dapur, kita ada pisau. Pisau ada yang tajam, ada tak tajam. Tapi kalau tak tajam pun kalau potong senyap, potong juga asal. Kecuali lihat-lihatlah. Kan? Baik. Pada adatnya pisau itu boleh memotong dan memutuskan satu benda dengan sifat dia tak tajam. Okey, baik. Itu dipanggil hukum adat. Kan? Saya kena potong ustaz patah balik jauh sangat. Baik, yang ketiganya hukum akal. Hukum akal dia tak pecah banyak. Dia pecah apa? Tak apalah hak gaji lama-lama tu ingat ke tak? Kalau ada pressure ada impact ke tak Okey, hukum akal terbagi berarti 3. Wajib, mustahil, harus. Kita pergi pelan-pelan dulu. Okey, wajib, mustahil, harus. Kan? Saya kata wajib lawannya haram tak. Okey, wajib, mustahil, harus. Kemudian jadi sekarang ni tak payah buat contoh lah. Kita pergi kepada hukum wad'i. Hukum wad'i ni apa dia? Sebab orang dengar ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu maknanya sekarang ni sesuatu hukum yang berkaitan dengan hukum syarak mengikut keadaan. Saya letak dalam mafhum macam tu. Walaupun itu bukan mafhum yang tepat tak. Dia merupakan hukum yang berkaitan dengan hukum syarak mengikut keadaan. Okey, saya bagi contoh lah. Okey, dia ada sebab, syarat, sah, manik, pandai. Manik dan fasad. Kan? Fasad kan? Ada yang kita kecil ni saja tak membuka, tak ingat ke tak? Sebab, syarat, saya ulang balik bolehlah mana-mana pun tak apa, asalkan ada benda tu. Okey. Sebab, syarat, mani', sah, batal. Tu dia. Orang mengaji terkelak habis lah. Dah teringat mengaji dulu-dulu ni. Jadi ni orang kata bahasanya, orang kata bagi mengasah minda untuk berfikir ni sebelum masuk tajuk ni. Mengasah minda dulu. Baik. Dari segi syarat. Apa dia syarat? Syarat dia di luar daripada sesuatu benda. Ni. Lah ni tak saya tulis apa lagi. Yang ni bukan nak suruh salin tak. Ni sekarang tak sebagai penerangan. Tapi nak salin saya tak marah. Sebagai itu penerangan, bila sebut syarat tu, benda yang kata saat ni tak ada dia tak selesai, tak sempurna. Kan? Kalau tak ada dia tak selesai. Tapi dia bukan daripada benda yang asal tu. Contoh macam ni. Syarat sah sembahyang mesti ada wudu. Okey, wudu dengan sembahyang ibadat yang berbeza. Faham? Tapi disyaratkan ada wudu baru boleh sembahyang. Okey? Adakah setiap orang yang ada wudu mesti wajib sembahyang? Tak. Tu nak cerita syarat tu. Dia di luar daripada orang kata apa? Perbuatan hukum kita tadi tu. Baik. Sebab apa dia? Kalau dari sebabnya macam ni. Sekarang ni duduk sakit, kita kata jam ke 1.35 atau 1.25, tiba-tiba orang bang masjid.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya masuk waktu zuhur. Jadi sekarang ni wajib semayang dengan sebab masuk waktu. Tu cerita ada sebab. Kan dah kita berkait dengan syarat kan. Tak sampai masa dia tak. Macam kita lah duk tunggu tak tahu tak qada puasa lagi. Ya Allah ya Tuhan ku 30 Syaban dah. Duk tunggu bila aku nak qada puasa ni, tak 30 Syaban. Hak itu ada 6 hari lagi. Atau lepas ada 6 hari lagi, maka bila sampai je 30 Syaban, esok tu nak puasa, baru terkantuk dia, ya Allah ya Tuhan aku ni teralik sungguh lah. Tak kira lelaki tak kira perempuan. Kadang-kadang lelaki pun dia tinggal kau. Kan? Hak perempuan tak bayar dah kan? Baik. Jadi bila sampai ketikanya masuk je Ramadan, maka wajib puasa. Bila wajib puasa macam tu tidak panggil sebab. Kalau mani', apa dia mani'? Mani' maksudnya yang menegah, tertegah. Min alif nun ain, mani'un. Bermakna yang tertegah, yang menegah. Okey. Tak apalah, bagi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak faham tanya insya-Allah. Baik, rasa saya boleh faham dah. Bila sebut mani', apa dia mani'? Mani' macam ni. Sekarang ni satu hamba Allah, dia pergi bilik ayat, dia qada hajat, dia tak basuh. Dia terlupa kan, dia nanyok ke apa tak tahu kan. Dia tak basuh. Pasal apa? Buka ayat tak keluar ayat. Biasanya masuk bilik ayat keluar. Masuk bilik ayat tak keluar. Dia ambil tisu lebih kurang ataupun apa-apa, dah tak ada apa dah kan. Kau mangkitlah cari luar. Sambil dia pegang kain dia tu macam orang masuk jawi. Pegang kain dia masuk orang masuk jawi, takut kena najis. Kan. Lepas tu kita jumpa ayat Allah. Terus dia komat-komat ambil wuduk, terus dia pergi sembahyang. Lupa ambil. Lupa nak basuh. Lupa nak bersuci. Kan? Dia pun Allahu Akbar. Tak, yang syok tu masa. Kalau Allahu Akbar teringat tak apa. Kan? Tiba-tiba ada Assalamualaikum. Ya Allah, aku kecil tak basuh. Dapat rakaat tengah tu lupa kecil tak basuh. Kan? Betul macam mana? Dengan bernajisnya badan kita menegah kita daripada sahnya sembahyang. Jawapan apa? Wajib ulang balik. Kalau masih dalam waktu kadang tak teringat juga makin sebut ya Allah ya Tuhan, isya semalam aku sembahyang tak betul. Qadalah sembahyang tu kalau lepas pada waktu. Dia Rani rasa macam ngajak main sembang. Okey, itu syarat. Sah tu biasalah kan. Sah kan. Bila sah tu kita buat perkara-perkara yang mencukup syarat tu, akhirnya sahlah kita punya ibadat kita. Yang tu tak sah-sahnya. Kalau batal, jawapan dia tadi ya. Kan? Jawapan tadi. Tengah-tengah sembahyang dia keluar angin tetap bau Tengah-tengah sembahyang tetap bunyi tak ada, tetap bau. Bau main mana? Kan? Punya hak kita. Maka automatik terbatal lah kita punya yang kita nak, ataupun apa yang berkaitan dengan najis. Tapi jangan pula saat lagi kalau dah bau kentut tepi basuh punggung, basuhlah muka, jangan basuh punggung. Kan? Pasal nak ambil wuduk kan. Baik. Habis cerita tu buat hukum apa? Hukum wad'i. Okey, baik. Dalam banyak hukum yang kita pecah tadi, kita nak telah ke mana? Hukum akal. Ngaji akidah hukum akal. Dan apabila kita mengharungi hukum akal, yang akhirnya hukum akal juga terikat dengan hukum syarak. Boleh faham tak? Akhir sekali hukum akal juga terikat dengan hukum syarak. Maksudnya macam mana? Setengah mana cerdik kita, setengah mana pandai kita, kalau kita buat kelang kenyataan Allah Ta'ala berarti sangat. Kan? Contohlah kan, kita gunakan
Kita kata Allah Ta'ala tukar hati sangat. Contohlah nak bagi yang kita bagi nampak senang jelas-jelas kan. Bila sebut Allah Ta'ala tukar hati sangat, kita sudah menafikan sifat yang wajib bagi Allah, iaitu ilmu. Sifat wajib bagi Allah ilmu. Sifat wajib bagi Allah ilmu itu adalah hukum akal. Sifat wajib bagi Allah adalah ilmu. Bila sebut kalimah wajib di situ adalah wajib akli, wajib akal. Bukan wajib syarak. Nampak kan? Jadi apabila seorang Allah menafikan sesuatu yang wajib pada akal, mengatakan Allah tu wajib bersifat dengan ilmu, maka automatik dengan penafiannya itu sudah rosak akidahnya, maka dia jadi murtad. Bergantung kepada keadaan dia jahil ke, dia sengaja ke, tak sengaja ke, wajib dia mengucap lain. Kan kembali ke hukum syarak balik. Kan? Nampak tu? Maknanya sekarang ni, apa perjalanan hidup kita pergi ke hukum adat ke, hukum syarak ke, sampai peringkat kalau orang kata pada adatnya kita makan ubat, badan kita jadi sihat. Walaupun ada juga orang makan ubat tak sihat. Nampak kan? Hukum adatnya. Tapi kalau kita kata aku kalau tak ada ubat ni matilah aku. Kalau sampai berat. Nampak tak tu? Contoh kenyataan yang kita merbahayakan kita. Dari tadi saya bagi contoh mula-mula hukum akal. Kan? Hak ni hukum adat. Kan? Kalau tak ada ubat ni matilah aku. Pasal apa ni ubat jantung. Kalau aku tak makan ubat ni berhentilah jantung aku. Tu contoh. Mana tahu tak makan ubat berhenti jantung. Kan? Maknanya kita kena set bahasanya okey, mudah-mudahan dengan aku makan ubat ni orang kata perjalanan jantung aku jadi sihat kan. Lah ni orang kata jangan mengeluarkan kenyataan yang macam tu, sebab kenyataan macam tu sudah menafikan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut Allah yang mengatur menyusun perjalanan alam dunia ni, termasuk kita. Jantung kita apa Allah Taala kontrol, pergerakan darah kita apa Allah Taala kontrol. Semuanya tu lebih kepada apa hukum adat tadi. Okey, pada biasanya ubat ni boleh membantu menyembuhkan penyakit. Kalau kita boleh membantu akan sebagai bahasa lain macam ni. Ubat sebagai penawar kepada penyakit, membantu menyembuh. Kalimah menyembuh ni nak guna susah, sebab kerja menyembuh ni Allah Taala saja yang punya kan. Sebab tu bila kita nak cakap tu dari segi ilmu tauhidnya kita kena ingat. Termasuk juga hak orang duk kalau. Bila sebut kalimah kalau ni kalimah yang very sensitif lah. Dari segi pengajar ilmu tauhid adalah satu kesilapan menggunakan istilah. Satu kesilapan dalam menggunakan istilah. Apa istilah paling baik kalau benda tu tak berlaku lagi kita nak sebut, ataupun benda tu dah berlaku? Jangan gunakan lah. Guna apa? Faham. Bagus. Insyaallah. Jika sekiranya kita bahasa panjang, kalau sembang orang, sekiranya anakku tak pergilah. Kan? Macam tu. Sekiranya aku tak makan, tak sakit perut. Kan? Tapi maknanya benda kalau dah jadi, tak usah nak sebut begitu lah. Ceritanya orang kata sebaik-baiknya hak tu Allah Ta'ala nak uji sejauh mana hati manusia hamba dia ni yang pernah mengaku beriman dengan dia untuk redha dengan qada dan qadar dia. Dia boleh turun tak? Sekarang ni bagi manusia yang bila satu kejadian berlaku, dia tidak boleh lepaskan kejadian itu kepada saja Allah, urusan Allah. Dia dah sebut, katakanlah anak seorang tu lah, anak tunggal, anak jantan, anak lelaki, anak jantan ada. Anak lelaki kan, tiba-tiba entah macam mana ni kan, ada kawan meja jual nak tolong hantar aku sat pergi Pekas sat. Elok hantar keluar pium kena kereta. Kena kereta hak tu lah satu-satunya minta intan payung. Habis tak ada. Hak yang orang kata mak bapak dah rumah ni duk cakap, hai hang pandai-pandai meja anak aku pi pasal apa? Kalau anak aku tak pi kalau anak aku tak pi tak jadi. Kenapa cuba tak patah balik benda dah lepas hang lah 100,000 kali pun dengan fikir macam tu tak patah balik dah anak hang. Tapi kalau hang set dalam hati,
Ya Allah, aku redha dengan qada qadarmu ya Allah. Walaupun dia ni anak aku, tapi dia juga milikmu ya Allah. Hang ambil dia, itulah terbaik bagi dia, maka hang gantilah yang lebih baik pada aku. Minta macam tu. Kan? Nak menenangkan manusia yang kita sayang atau benda yang teramat sangat. Oi, bukan mudah. Bukan mudah. Ya. Tak kira lah anak kau, suami kau, siapa-siapa lah, contohlah kan. Tapi ceritanya sekarang ni, sebab tu orang kata dalam kes Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad, ketika mana anak dia meninggal, orang pelik, orang dia anak meninggal sedih kan, menyok kan. Tapi dia relax, kenal tu aku dia. Tenang kan. Tanya pasal apa, tak sedih kan. Relax je kan. Dia kata macam mana aku nak sedih. Kan? Dia mati sebab Allah Ta'ala lebih sayangkan dia, lebih suka kepada dia. Maksudnya Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik ke depan dia. Kan? Mengapa aku nak bersedih dengan benda yang Allah Ta'ala suka, benda Allah Ta'ala sayang? Sepatutnya aku suka dengan benda yang Allah Ta'ala sayang. Nak sampai ke tahap tu nak sampai tu. Sebab tu orang kata dalam bentuk mengaji macam ni, tazkirah macam tu, kita mengaji tauhid, kita mengaji tasawuf, adalah proses bagaimana untuk menjadikan kita sebagai manusia yang lebih bertambah matang dengan perjalanan proses umur kita, dan kita memahami kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak, kan? Siapa yang tak boleh lepas urusan dia kepada Allah jadi masalah, kan? Jadi masalah. Minta maaf kalau tak sedar, orang boleh gila. Pasal apa? Duk fikir benda yang tak mampu dibuat. Kalau dia fikir anak aku ni, 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 last sekali dengan dalam keadaan dia fikir tu, tidak mustahil orang yang tengah stress, tension, tiba-tiba terkeluar mulut, anak aku ni bila nak balik, dia tak tahu anak dia mati dah. Kan? Dia akan keluar bercakap dengan tak semena-mena. Masa tu orang dah agak, dia ni dah pelajar dah ni. Kalau boleh di-counter balik, dinasihat, kaunseling balik, insya-Allah akal dan jiwanya selamat. Tapi kalau biar tak tengok lagi, orang kata cari magalah siapa. Kalau macam tu dah tak kenal tu. Hidup dah tak terurus lagi, akalnya dah rosak. Sebab dia berfikir dengan benda yang di luar kemampuan dia, yang dia tak boleh buat pun. Kan? Okey, baik. Cukup takat tu untuk kita tanya mukadimah, baru kita masuk balik. Nah. Hari ni abang awal sekali orang kata dalam siapa pekerjaan dalam 10:45 abang lah. Sebab dia kena pergi hospital lagi. Nak cuci luka anak. Anak saya jadi bisui. Bahasanya bisui lah, tapi nak kata peracut ke Aisyah saya tak tin abang. Bila dia berjaya 3 minggu dah bengkak tu. Ustaz lagi rekam ah. Tak apa, kita cerita lagi ya. Rakam masuk insya-Allah. Nak kena pergi cuci ya, itulah. Okey, baik, kita pergi kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ada ke sifat ma'ani dalam buku ni? Dah soal apa? Tak ada. Ada tak? Yang saya tahu ada nombor 7 kan? 17. Muka surat 17 Ar-Rumi ya. Okey, tak apa. Muka surat berapa pun tak apa. Lah ni dia tak sebut secara khusus sifat ma'ani kat sini, saya sebutlah. Bila sebut sifat, kan? Sifat dalam bahasa Melayunya apa atau barang yang berdiri pada zat. Bila sebut sifat, iaitu barang yang berdiri pada zat ataupun sesuatu yang berdiri pada zat, itu dia panggil sifat. Okey. Itu mudah. Kemudian ma'ani merupakan perkataan jamak atau plural kepada makna. Dari segi bahasa kita kata, okey, makan dalam bahasa Inggeris maknanya eat. Okey. Eat dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu adalah makan. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi penggunaan makna di sini, ma'ani bermaksud ma qabala dzata. Dari segi Arab dia, ma qabala dzata, barang yang berlawanan dengan zat. Barang yang berlawanan dengan zat. Bila sebut makna ni adalah barang yang berlawanan dengan zat. Baik. Kenapa dia datangkan istilah yang macam itu? Sebab sifat ma'ani ni bukan zat. Dia merupakan sifat yang menumpang pada zat. Dia tidak akan jadi zat sampai bila-bila. Faham tak?
Tu sebab tu dia kata barang yang berlawanan dengan zat. Okey, baik. Pergi lagi. Jadi kat sini bila barang yang berlawanan dengan zat termasuk juga sifat-sifat yang lain, iaitu sifat nafsiyah masuk juga, sifat salbiah masuk juga. Okey, sifat nafsiyah apa dia? Wujud. Wujud adalah sifat bagi zat Allah. Okey. Dalam masa yang sama dipanggil ainul zat. Walaupun dia sifat tapi hakikatnya dia adalah zat Allah Taala. Tak ada wujud, tak ada apa habis semua. Dia tak boleh nak bincang dengan cerita Allah Taala ni, tak boleh nak bincang langsung. Pasal apa? Ada sifat wujud bagi Allah, barulah ada hal lain. Kalau sifat wujud bagi Allah tak ada nak bincang apa? Benda tak ada nak bincang qudrah, bukan nak bincang ilmu, tak ada apa langsung. Tak ada point yang kita nak bincang. Baik. Pergi lagi. Dan untuk pengetahuan semua, bahawasanya bila kita sebut begitu, maka kita kena faham sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang menceritakan sifat kepada zat Allah Ta'ala itu, menceritakan sifat kepada zat Allah. Maka kita boleh ambil di sini secara umumnya untuk dipahami zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ma'ani ini, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang ni lah orang kata sifat-sifat yang bergantung pada zat Allah Ta'ala di bawah sifat ma'ani yang kita nak bincang. Yang kita nak bincang supaya apa? Kita tahu zat Allah Ta'ala ni. Kita belajar ni sebab dari disiplin ilmu disusun sebenarnya. Bila sebut sifat 20, maksudnya apa? 20 sifat yang wajib diketahui. Tapi sebenarnya sifat Allah SWT bukan 20 saja. Kena faham. Ni dia bagi ringkas padat sifat yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari ni adalah 20 sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf untuk kita mengenal Allah Ta'ala dengan cara yang paling minima. Tetapi sifat yang wajib bagi Allah, sifat Allah bukan 20. Dengan kata lain, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada had. Bila kita sebut Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang cantik dan elok tu, ayat 99 tu, nama dia juga melambangkan sifat dia yang disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis. Okey, 99. Ada lagi dia tak sebut, ada lagi sifat-sifat kesempurnaan yang bagi Allah Subhanahu Taala ni, ada lagi yang kita tak tahu di luar yang tak sebut. Jadi sekarang ni kita buat kesimpulan apa dia? Yang wajib kita tahu paling minimum 20. Dan ada lagi 99 setakat kita boleh ingat. Tahu. Tak payah kaji teruk kan. Sami'na basirlah apa semua mu'idul banyaklah yang ternyata dalam Quran. Manakala bagi segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah SWT itu tiada had bagi dia. Baik. Seterusnya kita pergi lagi. Pergi kepada, saya tak masuklah pengertian kata apa sifat ma'ani. Terus kita pergi kepada kalimah qudrah, sifat qudrah. Bila sebut sifat dia tak sampai jauh. Sifat perkara yang bergantung pada zat ataupun perkara yang berdiri pada zat, barang yang berdiri pada zat. Lepas tu qudrah dari segi bahasa bermaksud apa dia? Al-quwwah wal istita'ah. Al-quwwah tu kekuatan lah kan, dari segi bahasanya. Al-quwwah tu wal istita'ah dan kemampuan. Baik. Bila sebut quwwah wal istita'ah pada bahasa, maka kita perlu tahu Allah SWT memadai dengan satu sifat qudrah. Kun fayakun, apa saja dia nak buat semuanya terjadi dengan kehendak dia. Dengan satu sifat qudrah, dia tidak perlu kepada sifat qudrah yang lain untuk bantu sifat qudrah yang pertama tadi untuk melakukan apa saja kehendak dia. Boleh no? Baik. Benda ni dibincang dalam sifat wahdaniyah. Kam munfasil
fi sifat. Kam muttasil fi sifat. Dia tak saya sebut. Kalau salah saya tenggak. Kam, kalau kam muttasil apa jadi? Kalau kan munfasil pada sifat apa jadi? Maksudnya bila sebut munfasil terputus, ternapi, terputus. Sifat Allah macam ni. Kalau kan munfasil bermakna ternafi, berlakunya persamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau kan munfasil. Ingat dia tak? Ingat kan? Tak apa. Kalau kam muttasil, maknanya sifat ternafi, sifat Allah Ta'ala bersambung. Allah Ta'ala tidak memerlukan sifat yang lain untuk buat satu benda. Contohnya kan, dalam sifat qudrah Allah Ta'ala nak buat satu benda, nak buat manusia, nak buat alam, dia tidak memerlukan sifat qudrah yang lain. Padahal dengan satu sifat qudrah sudah jadi apa yang dia nak. Jadi saya bagi contoh macam ni lah. Kalau kita nak pergi pekan bakal untak, nak balik atau nak pergi sampai dekat kereta api duduk tengah jalan buat atas tu kan, tengok dia punya alang tu rasuk petan kan, agak-agak kalau sebiji kren angkat boleh buh atas tu. Sebiji kren boleh angkat buh lah. Agak-agak lah. Kalau cakap sebiji kren kan, hak rasuk panjang nak buh atas dia punya alang tu, agak-agak lah. Lepas boleh angkat dah. Tak boleh. Paling minimal 2 kren kan. Dia cakap belah hujung nombor 1, dia cakap belah hujung nombor 1, dia jack naik, dia heret letak. Tu pun tengok kapasiti dia punya kemampuan dia kan. Tengok saiz kren kan. Ui, ratus tan tak nak habaq berat mana dengan simen dengan besi tu. Nak contoh bagi kalau satu kren tak angkat, Allah Ta'ala bukan macam tu. Tak cukup satu bila cari yang lain dah. Allah Ta'ala dia punya kemampuan dia tidak ada had. Kemampuan qudrat dia tak ada had kan. Kalau kata dia nak buat alam ni, nak buat manusia, nak buat apa segala-galanya, tidak memerlukan satu kekuatan yang lain. Kren ni tak cukup satu tambah satu. Contohlah kan. Kalau polis taharuk blok, mana ada polis taharuk blok seorang-seorang. Contohlah kan. Paling kurang 2 atau 3. Seorang dia tak cukup tenaga. Kalau seorang orang dah kedah dia mati buta gitu kan. Ya. Jadi cerita bagi apa-apa kita pergi angkat padi, kalau gundi jalung hak yang jahit buat atas kan, jarang jumpa orang angkat seorang-seorang kan. Paling kurang dia kata handuk ujung hang tu angkat aku nak tanggung mai. 2 orang juga dekat kita. Tapi dengan Allah tak macam tu. Dengan Allah Ta'ala tidak macam tu. Allah Ta'ala padan. Kalau nak bayang macam mana sifat kudrah Allah Ta'ala ni hebat tak hebat, tengoklah keliling kita ni. Semua yang terjadi semuanya dengan sifat kudrahnya yang tersendiri dari sudut kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau fikir logik akal lah, alam cakrawala ada 9 biji planet contoh matahari sebiji kan. Cuba bayang tengok macam mana Allah Ta'ala ambil matahari tak tengah, ambil bumi, ambil utarin, ambil Pluto, planet lain tu kan. Lepas tu dah buh pula, tak ada tiang, tak ada tali. Boleh fikir tak? Nampak kan? Lepas tu berjalan pula musim. Belajar geografi dia kata matahari dan bulan segala planet berjalan di atas faksi dia. Faksi punya apa? Faksi dia kalau faksi ada kan? Tapi faksi dia tidak punya real dia tu. Kita kapal terbang naik pun kapal terbang nak naik tu ada line dia tu. Nak turun pun ada line dia. Tapi akhirnya turun balik tak tergantung. Kalau kata terbang Menang pun kena gantung. Yang ni perjalanan alam cakrawala ni semuanya kelihatan dalam keadaan berjalan tak tergantung apa, dalam keadaan tergantung tak ada apa tali. Bila kita pergi dekat bumi tu, ya Allah besarnya bumi. Dan keadaan besar bumi ni kalau ikut akal kita lah, berapa ratus biji keren nak angkat buat. Nak angkat bumi tak tentu tu, tak terfikir kita nak buat, tak terfikir kita, itu bukan kita punya ruang kita nak fikir. Nak habaq bagi bagaimana kehebatan Allah SWT ni, benda hak tak termampu kita fikir pada bila buat kan. Aduh, cerita surat Mi'raj sudah dah kan, kok payah-payah nak faham kan. Itu baru cerita perjalanan Nabi. Sebulan pergi, sebulan balik, tapi boleh pergi semalam, tak sampai semalam. Lepas Isya pergi balik sebelum subuh. Balik hak yang jenis orang kata hak yang membesarkan akal daripada benda lain ni, dia tengok boleh percaya dia gelak. Biar betul
Bahasa orang mudanya, hang biar betul ya kata. Hang pergi semalam, Paisha balik subuh, hang boleh cerita 3 hari 3 malam. Nah, contohlah macam tu lah, kan? Nak fikir tak terfikir, kecuali kita beriman dengan Allah. Tapi lah kita bawa dari kajian saintifik planet apa semua apa yang ada ni, nak cerita bagi kehebatan kejadian Allah. Malaikat kita kena sebut subhanallah tu. Tak sampai kita, kan? Teringat ada kata apa? Heboh hash 1 and 1 kan? Termasuk juga AIDS, satu jenis virus yang amat berbahaya kepada kesihatan manusia. Nak tengok dia kenapa kata terompong halus. Dia merupakan satu zarah-zarah yang terlalu halus. Kena potong berapa kali double besar mana, berapa persen tak tahulah di fokus tu. Nak cerita bagi sehalus-halus hidup datang tu. Hidup. Faham tak? Macam mana Allah Ta'ala susun jantung dia, paru-paru dia, pergerakan dia, makan minum dia, untuk dia hidup bergeraklah badan manusia. Sampai peringkat sehalus kita kena teropong kalau nak fikir balik. Besar ni ke jantung dia? Bukan besar ni. Dia hidup pakai jantung macam mana? Dak nak cerita bagi hebatnya Allah Ta'ala, kemampuan Allah Ta'ala buat segala makhluk dia, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Semuanya dan penuh kebijaksanaan dia punya hebat sampai kita tak larat fikir. Pasal apa? Kita kena akui kita manusia mempunyai ilmu dan akal yang terhad. Tu kena akui. Kalau siapa tak akui itu, dia rasa dia cerdik pada Allah Ta'ala apa? Susah. Pasal apa? Kadang-kadang dia alim sungguh bidang dia, terror sungguh, kan? Sampai dia lupa bahasanya kehebatan ilmu Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala tu terus sangat jauh melebihi dia lah. Okey, baik, itu cerita tentang kalimah al-quwah wal istita'ah. Baik, pergi lagi. Kita masuk kepada pengertian sifat qudrah. Buku ni ditulis apa? Kita baca kod rumit, kod buku dulu, saya baru kita masuk ke Arab. 3 biji kitab, 4 biji kitab buku tak pernah mengajar dengan 4 biji kitab Nak cerita ni, orang kata ilmu manusia. Ilmu manusia. Baik. Qudrat artinya berkuasa. Ia adalah sifat yang wujud sejak sedia lagi. Okey, baik. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin dan meniadakannya atas muwafaqah sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Agak-agak saya baca macam ni, faham tak? Faham tak? InsyaAllah faham tak? Tak perlu huraian tak? Boleh? Nak hurai tak? Tak payah? Okey, kita hurai. Tak apa, kita kongsi sikit. Tak apa, saya mengaji dohat ni cuma ulang kan. Pak Ustaz Zaki kita suruh sambung dan buat ulang kaji sikit. Tak apalah. Baik, bila sebut ia adalah sifat yang wujud sejak sedia lagi. Dekat tu dulu dia punya isi yang pertama dah. Sifat yang wujud sejak azal lagi. Maksudnya apa? Adanya sifat qudrah Allah Subhanahu Ta'ala yang ada bersama zat Allah Subhanahu Ta'ala yang tidak ada awal bagi dia. Bila sebut sejak azali itu, sejak tidak ada awal bagi dia. Saya tak mahu, kalau boleh saya tak mahu guna perkataan sejak tu. Sebab sejak ni berwaktu, bermasa, faham tak? Maknanya adanya sifat qudrah yang wajib bagi Allah Ta'ala ni, kan? Yang tidak ada awal baginya. Bila saya sebut zat Allah Ta'ala yang bersifat qadim, yang tidak ada awal baginya, dan segala sifat ma'ani semua ikut sekali. Dengan kata lain, semua sifat ma'ani tidak ada awal baginya. Dengan kata lain, bahasanya adanya zat Allah Ta'ala bersamanya, adanya sifat qudrah Allah Ta'ala ni dengan adanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tanya bila ada. Jadi ceritanya, contoh ni, saya buat tangan lah ni. Zat, kelilingnya ada sifat. Okey. Saya guna kalimah semenjak lah. Semenjak adanya zat ini, dengan bermula situlah adanya sifat Allah Ta'ala. Okey. Tapi kalau boleh saya tak menggunakan kalimah semenjak tu. Sebab cuma nak bagi faham kan. Dengan kata lain, tidak ada awal bagi sifat
Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu dia sebut azali atau qadim. Okey. Baik. Terus. Yang berdiri pada zat Allah Taala. Faham tak? Bermakna bila kalimah sifat ada sesuatu yang berdiri pada zat Allah Taala. Yang dengannya maksudnya apa? Yang dengan sifat qudrah tu tadi, nya sifat qudrah. Okey. Dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin. Berhenti dekat tu dulu. Sepatutnya sambung lagi tu. Baik. Jadi nak habaq bagi, bila kita sebut wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qudrah, maka sifat qudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, apakah fungsi dan tugasnya dan apakah kerja dia. Faham tak? Tu nak habaq bagi tu. Ni cerita sifat qudrah ni nak mengaji apa fungsi, apa tugas sifat qudrah. Baik. Jadi kalau nak, saya tak payah cerita panjang-panjang lah dari sudut orang kata mafhum dia, tapi memadai orang kata apa? Bila sebut kata Allahumma salli alaihi wasallam, bila sebut kata dengannya dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin, kan? Bermakna tugas yang pertama sifat qudrah adalah apa? Bagi ada benda yang tiada. Nah, itu jangan tulis lagi ada yang tiada tu. Fungsi sifat qudrah ni adalah mengada atau mentiadakan benda yang mungkin. Ambil dulu ayat tu. Nah, tak faham tanya. Baik. Bila sebut kalimah mungkin ni bermaksud apa? Okay. Mungkin ni kalau dari segi hukum akal kan? Ni perkataan mungkin dari segi hukum akal apa dia? Kategori wajib kau mustahil ke harus? Benda yang harus. Okey, baik, saya nak baca sikit. Al-mumkin huwa alladhi yaqbalu al-wujuda taratan wal 'adamu taratan. Wal 'adamu taratan ukhra. Maksudnya macam ni. Bila sebut kalimah mungkin, sesuatu yang boleh menerima ada dengan kata lain, sesuatu bila sebut mungkin, sesuatu benda tu boleh ada. Kenapa sebut boleh menerima ada? Kenapa ada perkataan menerima ada? Sebab dia bukan ada dengan sendiri. Perjalanan proses benda yang ada ni kan, mungkin ni benda yang ada ni, okey, dia tertakluk kepada qudrat dan iradat Allah SWT. Allah Ta'ala arahkan dia adalah dia. Macam kita, saya lah kaki tangan awam kan, okey, sedia menerima arahan saya ni ke sana lah saya. Arahan sini, anggaplah saya ni macam benda mungkin. Faham tak? Saya boleh jadi ada di sana, saya boleh jadi ada di sini. Nampak tak? Okey, baik. Jadi bila sebut mungkin ni, iaitu sesuatu, iaitu benda yang boleh menerima ada taratan sekali, maksudnya dalam satu ketika, wal adam, dan boleh menerima tiada sekali dalam satu ketika yang lain. Okey, maknanya itu salah satu sifat lah yang kata yang ada pada mungkin. Dia boleh ada dan boleh tiada, bukan wajib ada, bukan mustahil ada, bukan, ya, faham? Cerita kedudukan dia gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi peranan sifat qudrah ni dia panggil mengadakan benda yang tiada, mentiadakan benda yang ada. Sebab bila sebenarnya dia tidak boleh pergi direct tu mengadakan benda yang tidak ada. Maknanya sekarang ni dia menguruskan mungkin itu. Mungkin itulah yang boleh jadi. Sebab bila sebut mungkin adalah kategori apa? Kategori benda yang dalam ciptaan Allah. Saya nak abang macam ni. Benda yang wajib bagi Allah, segala sifat-sifat dia, kan? Benda yang mustahil bagi Allah, segala benda yang mustahil ada pada dia, yang sifat kekurangan. Benda yang harus bagi Allah, mengada dan mentiadakan sesuatu benda daripada kejadian makhluk dia.
Lah, faham kan?